saudara-saudari, selamat pagi. Mari kita berdiam diri untuk menghadiri renungan pagi ini. Pada pagi ini, bacaan ayat kita adalah Kejadian bab 3 ayat 1 hingga 10. Kejadian bab 3 ayat 1 hingga 10. Mari kita sama-sama baca. Ular ialah binatang yang paling licik antara semua binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, benarkah Allah melarang kamu makan buah daripada sebarang pokok di taman ini? Kami boleh makan buah daripada setiap pokok di taman ini, jawab perempuan itu. Kecuali buah pokok yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah pokok itu ataupun menyentuhnya. Jika kami berbuat demikian, kami akan mati. Ular itu menjawab, itu tidak benar, kamu tidak akan mati. Allah berfirman demikian kerana Dia tahu bahawa jika kamu makan buah itu, fikiran kamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Perempuan itu nampak bahawa pokok itu cantik dan buahnya enak dimakan. Dia berfikir, betapa baiknya jika dia menjadi bijaksana. Oleh itu, dia meminting buah pokok itu dan memakannya. Dia juga memberikan buah pokok itu kepada suaminya, dan suaminya pun makan buah itu. Sebaik saja mereka makan buah itu, fikiran mereka terbuka dan mereka sedar bahawa mereka berderajat. Oleh itu, mereka menaikkan daun arah lalu menutupi tubuh mereka dengan rangkaian daun itu. Pada petang itu, mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu. Di manakah engkau? Lelaki itu menjawab, aku mendengar engkau di taman. Aku takut. Lalu aku bersembunyi kerana aku bertelanjang. Ada seorang anak perempuan berdiam dan dalam ketakutan kerana dia telah merosakkan barang ayah dia dengan tidak sengaja. Dan dia menggunakan tangan untuk menentukan mata dia.
kerana takut akan ayah dia. Masa itu, ayah dia sudah tahu dan dengan jelasnya tahu bahawa anak perempuan dia telah merosakkan barang dia. Dan semuanya tertulis di wajah anak perempuannya. Dia masih menutup matanya dengan rapat. Kerana dengan seorang budak yang berumur 3, dia berfikir, kalau saya tidak nampak ayah juga tidak akan nampak saya. Oleh itu dia menutup mata dia supaya tidak nampak ayah dia, dan juga ayah dia juga tidak nampak dia. Manakala ayah dia masih boleh nampak dia, dan tidak boleh biar dia salah begitu saja. Kami perlu membincangkannya. Manakala anak perempuan itu memang bersalah, dan ayah dia perlu memberitahu dia telah bersalah, dan juga perlu mengakui kesalahan dia yang dia sudah laku. Ayah dia bukan mahu sengaja menghukum dia. Manakala ayah dia mahu memberitahu dia, walaupun dia bersalah, walaupun dia merosakkan barang ayah dia, tetapi ayah masih mencintai dia dan memaafkannya. Pada saat itu, saya terfikir, inilah sebagai seorang ayah, dia mencintai terhadap anak dia. Pada saat itu, saya teringat tentang perasaan Tuhan ketika Adam dan Hawa menghancurkan kepercayaannya di Taman Eden. Setelah mengetahui kesalahan mereka berusaha untuk menyembunyikan diri daripada Tuhan, yang boleh melihat mereka dengan jelas sebagaimana ayah itu melihat anak perempuan dia. Apabila kita mengetahui bahawa kita juga membuat sesuatu kesalahan dalam kehidupan kita, apa yang kita akan lakukan? Adakah kita bersembunyi, tidak mahu bagi orang tahu, ataupun kita mengaku kesalahan yang kita lakukan? Kadang-kadang kita takut. Kita akan berusaha untuk mengelakkan diri daripada akibat perbuatan kita. Kita mahu melari diri supaya orang lain tidak tahu, dan menyembunyikannya atau menutup mata kita daripada kebenaran. Seperti anak perempuan tadi, dia menutup mata dia supaya tidak bagi ayah dia tahu. Sementara Tuhan mengkehendaki kita bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Berdasarkan piawai kebenarannya, dia masih melihat kita, malam mencari kita. Kerana dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua orang, dan menawarkan pengampunan melalui Yesus Kristus kepada manusia. Mari kita mengambil sedikit masa untuk sama-sama bincangkan persoalan ini. Apakah kesalahan yang anda telah lakukan sehingga anda ingin sembunyikan sendiri daripada Tuhan? Adakah kamu tahu Tuhan tetap mengasihi kita dan ingin menawarkan pengampunan melalui Yesus Kristus?
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan yang mengasihi kami, berterima kasih kerana Engkau melihat dan mengasihi kami. Walaupun pada masa kami melakukan kesilapan dan ingin melarikan diri dan sembunyikan diri, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kerana mengampuni dosa kami dan juga kesilapan kami, supaya kami boleh hidup dalam kesucian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.